Hai, selamat datang ke NY Channel, Motivasi Sihat. Di sini kita sembang santai pasal kesihatan mental dan fizikal. Sama ada korang tengah cari semangat baru, tips untuk kekal positif atau nak jaga kesihatan badan dengan cara mudah, channel ni memang untuk korang. So, let's go. Kolesterol tinggi. Anda mungkin dah biasa dengar kan? Tapi ia bukan sekadar satu nombor dalam laporan perubatan. Ia sebenarnya salah satu cabaran kesihatan paling besar zaman kita. Tapi tahu tak, di sebalik semua ni ada satu revolusi sedang berlaku. Jom, dalam kupasan kali ni kita bongkar bahaya senyap kolesterol ni dan kita tengok sendiri penemuan-penemuan saintifik hebat yang bakal ubah cara kita lawan penyakit ni. Okey, kita mulakan dengan yang paling asas. Tengok gambar arteri ni. Keadaan ni dipanggil aterosklerosis. Perasan tak benda kuning-kuning tu? Itulah plak kolesterol. Benda ni jadi senyap-senyap tau. Makan bertahun-tahun langsung tak ada simptom. Yang menakutkan, bila simptom dah mula rasa macam sakit dada atau sesak nafas, selalunya itu tanda saluran darah kita dah tersumbat teruk. Fakta ni memang buat kita terfikir sejenak kan? Penyakit kardiovaskular adalah pembunuh nombor 1 dunia. Bukan kat Malaysia je, tapi 1 dunia. Ini bukan sekadar statistik tau. Ini krisis kesihatan global yang betul-betul terjadi. Dan salah satu dalang utamanya ialah kolesterol. Jadi macam mana nak lawan musuh yang kita tak nampak ni? Mestilah kita kena kenal dia dulu. Untuk bahagian pertama ni, jom kita faham betul-betul apa sebenarnya kolesterol jahat ni. Dan macam mana ia senyap-senyap rosakkan badan kita dari dalam. Inilah dia dalang utamanya, LDLC. Bayangkan macam ni lah. Paip sinki kat dapur rumah anda. Mula-mula grease sikit-sikit je melekat. Tak perasan pun. Tapi lama-lama makin tebal, air pun makin perlahan. Akhirnya tersumbat terus. Proses yang sama betul-betul jadi dalam arteri kita. Bila tersumbat, itulah yang boleh jadi serangan jantung atau stroke. Okey, dah tahu musuh kita, sekarang macam mana nak lawan? Jangan risau, kita bukan tak ada senjata. Sebenarnya ada banyak strategi yang dah terbukti berkesan. Jom kita tengok barisan pertahanan pertama kita. Inilah dia 4 asas utama. Ikut garis panduan perubatan, sebelum doktor bagi ubat, inilah benda pertama yang kita kena buat. Yang bestnya pasal 4 benda ni, semuanya dalam kawalan kita sendiri. Kita boleh mula ubah hari ni juga untuk jaga jantung kita. Diet sihat jantung tu apa sebenarnya? Tengok ni. Senang cerita, pinggan kita tu kena penuh dengan buah, sayur, bijirin penuh dan protein sihat macam ikan. Dan perasan tak kat situ? Cara masak pun penting. Bakar atau rebus, bukan goreng. Itu beza besar tu. Tapi kita kena realistik juga. Kadang-kadang, ubah gaya hidup je tak cukup untuk turunkan kolesterol ke tahap selamat. Bila macam tu, ubat-ubatanlah yang akan membantu. Dan ubat yang paling utama, yang dah jadi hero selama berdekad-dekad, ialah statin. Ubat ni memang betul-betul mengubah landscape rawatan kolesterol tinggi. Statin memang bagus, tapi dunia sains kan sentiasa bergerak ke depan. Sekarang kita nak tengok satu benda yang sangat-sangat menarik. Ada satu pil baru yang mungkin boleh jadi game changer terus dalam rawatan kolesterol. Ini soalan yang sangat penting untuk ramai orang. Sebabnya, ada pesakit dah makan statin dos paling tinggi pun, kolesterol jahat dia masih tinggi. Masih bahaya. Jadi, ada gap dalam rawatan tu. Kita sangat perlukan pilihan lain, pilihan yang baru. Dan sinilah inovasi baru ni masuk. Sekarang ni memang ada ubat lain selain statin yang power, tapi kebanyakannya kena suntik. Sekarang cuba bayangkan kehebatan ubat suntikan tu, tapi dalam bentuk sebiji pil je. Makan setiap hari. Itulah yang ditawarkan oleh ubat baru yang tengah dikaji ni. Namanya Enclisitide. Betapa mudahnya nanti kan? 60%. Wow! Cuba fikirkan sekejap nombor tu. Ini bukan sikit-sikit punya peningkatan tau. Kajian awal tunjuk pil ni boleh turunkan kolesterol jahat sebanyak itu. Hampir sama power dengan ubat suntikan paling kuat yang ada sekarang. Jadi kesimpulannya apa? Bagi orang yang paling berisiko tinggi, contohnya yang pernah kena serangan jantung, ada pilihan pil harian yang sekuat suntikan ni memang satu anugerah. Ini bukan pasal senang je. Tapi, ia pasal memastikan pesakit terus makan ubat untuk jangka masa panjang. Kualiti hidup pun jadi lebih baik. Okey, dah habis cerita pasal pil. Sekarang kita tukar gear. Kita beralih dari pil ke pixel. Kita nak teroka satu sempadan baru dalam kesihatan jantung, di mana AI atau kecerdasan buatan bakal mengubah semua benda, dari cara doktor kesan penyakit sampailah cara merawat.
Enjin utama di sebalik AI ni ialah sesuatu yang dipanggil pembelajaran mesin. Senang cakap macam ni. Komputer tu boleh belajar sendiri. Kita bagi dia data yang super banyak, beribu-ribu imbasan perubatan, rekod kesihatan dan dia akan cari corak-corak tersembunyi yang mata kita sebagai manusia mungkin tak nampak. Dan apa yang AI boleh buat dalam bidang jantung ni memang luar biasa. Cuba tengok senarai ni. Bayangkan AI boleh baca imbasan perubatan dengan lebih tepat dari manusia, boleh tukarkan ujian ECG yang ringkas tu jadi alat ramalan yang power, malah boleh bantu doktor bedah buat kerja dengan lebih jitu. Hebat kan? Petikan ni memang padu. Tapi kena faham, tujuannya bukan nak ganti doktor. Langsung bukan. Ia lebih kepada bagi doktor satu superpower baru. Macam bagi mereka mata tambahan yang boleh nampak benda yang kita tak nampak dalam data. Supaya rawatan boleh jadi lebih spesifik untuk setiap orang. Tapi, macam biasa, bila ada teknologi baru yang hebat, mesti ada soalan-soalan besar yang timbul. Kemajuan pantas macam ni, ia datang sekali dengan cabaran. Cabaran yang kita kena fikir dan hadap betul-betul. Benda ni ibarat pedang dua mata. Sebelah, AI janji ketepatan yang super tinggi boleh ramal penyakit lebih awal. Tapi sebelah lagi, apa jadi kalau data yang kita suap pada AI tu berat sebelah? Contohnya tak cukup data dari sesetengah kaum. Nanti ramalan AI tu pun jadi tak adil kan? Lepas tu, isu privasi data pesakit. Itu pun satu hal yang sangat besar. Jadi, kalau kita nak guna AI ni dengan cara yang betul dan bertanggungjawab, ada beberapa benda yang kita kena pastikan. Kita kena pastikan data tu adil untuk semua orang. Kena pastikan kita faham macam mana AI tu buat keputusan. Dan yang paling penting, doktor, iaitu manusia, mesti sentiasa jadi pembuat keputusan terakhir. Jadi, apa rumusan dia? Senang je sebenarnya. Keseimbangan, itulah kuncinya. Kita kena raikan inovasi hebat yang boleh selamatkan nyawa ni. Tapi pada masa yang sama, kita kena bina pagar keselamatan yang kukuh supaya teknologi ini betul-betul tolong semua orang dengan adil dan selamat. Jadi, kita tutup kupasan ni dengan satu soalan untuk anda fikirkan. Adakah pakar jantung anda nanti sebuah algoritma? Mungkin AI tak akan pernah ganti sentuhan empati seorang doktor, tapi dia pasti akan jadi rakan sepasukan yang sangat-sangat berkuasa dalam usaha kita nak dapatkan jantung yang lebih sihat. Sesuatu untuk kita renungkan kan?